Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari, hari Jumaat. Bertemu kita kembali dalam hashtag Ini Cerita Saya versi BTS ataupun Behind the Scene episod ke-22 bersama dua lagi tetamu dari departmen yang sama juga. Departmen ni besar, so akan banyaklah tetamu dari departmen yang ni kan. Okey, sedikit sebanyaklah mengenai hashtag Ini Cerita Saya versi BTS ni. Kita akan, Yayasan Peneraju akan menyambut ulang tahun yang ke-10 tahun pada 14 Februari 2022, tak lama lagi. So, towards celebrating our 10th anniversary tu, kita akan berkongsi kisah-kisah realiti, aspirasi dan inspirasi warga Yayasan Peneraju sendiri. So, bila cakap warga Yayasan Peneraju tu, maksudnya behind the scene lah, kita ceritalah apa yang terjadi, apa departmen apa yang bertanggungjawab, departmen tu buat apa, siapa buat ni, tetamu hari ni buat apa, kan. So kita dah melahirkan lebih 42,000 penerima faedah seluruh Malaysia sejak dari tahun pertama kita beroperasi iaitu 2012 sampailah ke tahun ini 2022. Okay, so hari ini kita ada lagi dua tetamu untuk berkongsi kisah-kisah realiti, aspirasi dan inspirasi diorang. So boleh kenalkan diri, dah berapa lama kerja kat Yayasan Peneraju dan dari departmen mana? Silakan. Hai, Assalamualaikum. Saya Zahida. Saya daripada Department Program and Service Delivery Management ataupun PSDM, ataupun paling senang nak ingat daripada bahagian operasi lah. Kami menyelaras penerima faedah lah. Senang nak ingat kan. So saya di bawah diberi tanggungjawab untuk menguruskan program di bawah Tunas lah. So macam kita sedia maklum, dekat Yayasan Peneraju kita ada 5 trust utama iaitu Tunas, Skill, Professional, Teknologi dan juga Specialist. So Tunas ni dia memberi tumpuan kepada golongan sasar kami adalah pelajar di tingkat sekolah rendah, sekolah menengah dan juga at tertiary level lah. So tadi soalan ni berapa lama dah berada dekat Yayasan Peneraju? 26 Januari ni genap 6 tahun lah saya di Yayasan Peneraju. Termasuk 6 bulan pertama tu saya sebagai intern di Yayasan Peneraju. So start 2016, 26 Januari 2016 intern di Yayasan Peneraju. So 13 Alhamdulillah 13 hari bulan Jun 2016 saya diberi peluang lah untuk menyertai keluarga Yayasan Peneraju sebagai eksekutif. Pada waktu tersebut saya in charge untuk program profesional. Dah lama tak apa ingat kan, tapi rasa betul program profesional untuk CAT dan ACCA. Walaupun tempoh tu macam lama kan, tapi pada saya sepanjang 6 tahun ni saya diberi kepercayaan untuk memegang portfolio yang berbeza lah. I think disebabkan tu rasa masa tu berlalu sangat cepat walaupun dah 6 tahun di Yayasan Peneraju. So selepas menjaga profesional pada tahun 2018 dalam tempoh 6 bulan diberi peluang untuk join Center of Excellence yang mana kita manage data lah di Yayasan Peneraju, data-data penerima faedah pada waktu tersebut. So selepas bermula Jun 2018, saya in charge untuk Tunas Potensi dan juga professional program lah iaitu CFA dan FRM. Itu sedikit sebanyaklah pengenalan tentang saya. Zaida dia mesti ada diary ni. Pada 26 Jun aku serap masuk ke dalam Yayasan Peneraju. Important date, mesti nak ingat. Portfolio. Main-main. Right, thank you Zaida. Okay. Seterusnya, kenalkan diri. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mas Aida. Orang di Yayasan Peneraju panggil Mas. So saya dah berada di Yayasan Peneraju sejak dari tahun 2015 pada bulan Mei. Start join the company. Masa 3 tahun pertama saya berada di Yayasan Peneraju, saya ditempatkan di bawah Department Scholars Management. Yang itu di mana saya directly involved dalam manage the program lah. So pada masa itu 3 tahun pertama tu saya manage untuk trust
tunas dan juga profesional. Untuk tunas saya jaga saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga tunas azam dan juga tunas geliga. Dalam masa yang sama saya juga diamanahkan untuk menjaga program profesional di bawah part time, untuk part time program lah, part time program accounting. Itu tak lama, dalam setahun je kot, tapi most of the first 3 years tu saya banyak jaga tunas geliga dan tunas azam lah. So selepas itu saya diberikan lagi tugas yang pada saya agak berat, di mana saya ditempatkan di bawah unit quality assurance. Pada masa itu 2018, unit tu adalah unit yang baru ditubuhkan. So saya dipertanggungjawabkan untuk orang kata initiate, kickstart the unit lah. So pada masa itu apa yang saya perlu for a start, of course kita kena setkan the policies and whatever SOPs in place lah. So selepas QA tu sekarang ni saya di bawah operations balik, yang kita panggil program and service delivery management, PSDM. Okey. Itulah sedikit sebanyak masa saya. Sedikit trivia ya, dulu kita ada 2 department yang handle operations kan, satu scholars management, satu program management office betul. Sekarang ni dia dah gabung, dia jadi program and service delivery management. Okay, so dua-dua saudari ni memang dari PSDM lah. Okay, Zahidah, maybe boleh cerita sedikit lah, sekarang ni your function, you jaga peneraju tunas tadi kan? Betul. So maybe boleh cerita sikit apa functions you dekat unit tu, and then macam mana you punya kerja tu menyumbang kepada operasi Yayasan Peneraju. Macam yang Anik ada sebut tadi, kalau sebelum ni kita ada dua unit lah, iaitu PMO, Program Management Office, yang mana selalunya PMO ni dia initiate, dia at initial punya stage lah. Scholars Management dia menguruskan program. So selepas tu kita dah gabungkan jadi PSDM. So sekarang PSDM maksudnya dia uruskan daripada initiation sampailah completion. So untuk kalau kita boleh summary-kan lah kan, untuk PSDM ni kita ada pra-pelaksanaan program. So dari segi pra-pelaksanaan program, kita jalankan, kita akan identify lah root cause. Maksudnya program apa yang kita nak buat, golongan sasar mana yang kita nak tumpukan, dan if let's say kalau kita nak buat collaboration, kita akan work with strategic engagement lah, untuk kita identify rakan kolaborasi mana yang bersesuaian dengan kita punya program. So dari segi pra-pelaksanaan juga kita akan create framework, maksudnya framework apa yang bersesuaian dengan program tersebut. So contohnya lah, kalau untuk program tunas kita ada framework nama dia BRIDGE. BRIDGE ni singkatan daripada Bridging the Gap in Education. So kalau tengok nama pun kita dah tahu, kita sebenarnya nak mendekatkan yang mana yang dalam pendidikan ni, yang mana kita rasa ada jurang, kita cuba dekatkan. Walaupun bukanlah 100%, tapi we have the intention lah untuk kita nak merapatkan jurang yang kita sedia maklum. So contohnya untuk program di bawah BRIDGE yang sekarang saya handle, kita ada Penraju Tunas BRIDGE Gemilang JKM. Okay, yang ni kita berkolaborasi dengan JKM, yang mana kita tumpukan kepada kanak-kanak yang berada di rumah kanak-kanak bawah sediaan JKM lah, rumah kanak-kanak yang terpilih. So apa yang kita buat ialah kita jalankan program yang kita ada 2 elemen utama lah. Yang pertama Academic Assistance Program, dan yang kedua Nurture and Development Program. So AAP ataupun kita panggil Academic Assistance Program ni apa? Sebenarnya Academic Assistance Program ni kita tumpukan kepada 2 subjek utama yang kita rasa kanak-kanak menghadapi kesukaran lah. Even at foundation pun dia mungkin rasa tak selesa dan sebagainya, iaitu subjek bahasa Inggeris dan juga matematik. Tapi subjek bahasa Inggeris dan matematik ni dia tak tertakluk kepada silibus sekolah, sebab kita nak create fun learning tu dengan kanak-kanak tersebut. Maksudnya kita nak dia rasa gembira belajar, dia tak rasa tertekan dan rasa tu macam kerja sekolah. And then kita di samping tu elemen, saya rasa elemen yang
paling unik lah. Maksudnya kita punya keunikan adalah kita ada Nurture and Development Program. So Nurture and Development Program ni kita panggil ataupun singkatan ni kita panggil MVP, yang mana kita kita peruntukkan masa, kiranya kita ada peruntukan masa lah kepada pelajar tu untuk dia mengikuti program-program yang berkaitan dengan modul-modul yang berkaitan dengan peningkatan kemahiran insaniah, seperti komunikasi, teamwork dan sebagainya. So selain daripada tu, itu contohlah. Kalau selain daripada tu, I rasa tugas utama kita ialah monitor the program lah. Sebab kita ada program yang short program, kita ada long term program. So kalau kita tahu dekat Yayasan Peraju ni kita staff tak ramai. Even PSDM sendiri pun tidak ramai untuk menjaga berpuluh ribu scholar kan. So sebenarnya di Yayasan Peraju kita bekerjasama dengan our program partner, which is yang kita appointed lah daripada kita punya pemilihan sebelum ni untuk bekerjasama dengan kita menjalankan program. So walaupun program-program ni memang dah ada framework, dah ada cara macam mana nak jalankan semua, tapi kita selalu seek for improvement lah. Maksudnya taklah berada kalau kita dah static macam tu je. Sebab kita percaya memang dari masa ke masa dunia pun berputar kan, lagi laju teknologi apa semua kan. So kita kena adapt juga. So daripada masa ke masa memang kita akan kita akan cari mana-mana elemen yang kita boleh tambah atau mana-mana yang kita boleh improvekan. Contohnya macam masa COVID dulu, selalunya exam ni memang kita, contohnya kalau professional exam ataupun even persekolahan pun memang kita dah tahu bila exam nak dijalankan. Tapi tengok SPM pun dia dah postpone masa mula tu beberapa kali kan, which sebenarnya motivation of our scholar ataupun student pun memang dah makin menurun. So at PSDM level ni siapa yang menguruskan tu, maksudnya program lead tersebut dia akan identify cara apa yang dia nak buat untuk pelajar ni kekal bermotivasi dan sebagainya lah, dan program-program tambahan yang lain. So selain daripada itu, selepas dia pelajar ni complete, kita akan buat crisis study. So pada waktu tu yang kita akan tahulah sebenarnya keberhasilan program ni macam mana daripada crisis study tersebut lah, so that we can improve. Bila kita nak buat program yang lain, kita tahu dekat area mana yang kita patut improve lah. Okay, kenapalah masa zaman I tak ada peneraju tunas ni? Mesti ada jadi angkasawan sekarang. Tapi I ingat lah sebab you cakap tadi subjek matematik dengan sains kan. Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Memang tiga subjek tu antara subjek yang susah lah. Betul. Fun dalam subjek tu. So bertuahlah diorang ni sebab kita macam tweak sikit untuk jadikan dia sebagai satu subjek yang fun untuk belajar and eventually score lah dalam exam. Alright, thank you Zaida. Alright, saudari Mas Haida, boleh terangkan sedikit fungsi anda di Yayasan Peneraju? Okay, fungsi I di Yayasan Peneraju. Okay, macam Zahida, because Zahida dia bekerja sebagai, kita panggil program lead lah. Program lead ni when it comes to program, dia sebenarnya watak utama. Unlike me, unit I di bawah PSDM ni kita orang kata watak belakang tabir lah. Unit PROM ni atau nama penuh Program Operations and Administrative Support Unit. Kita panggil PROM. So PROM is actually quite new, baru established in 2020. Sebab sebelum ni when it comes to program, memang program lead yang handle end to end lah, dari segi monitor invoicing, dari segi reporting, dari segi documentation, data, reporting, semualah memang program lead yang ni. So create-nya PROM ni basically untuk kita nak take up that pentadbiran punya orang kata tugasan lah. So that program leads ni dia orang boleh fokus on in monitoring scholars progress, dan juga untuk orang kata dapat tengok mana-mana area yang kita boleh improve dalam program tersebut lah. Program improvement lah, dia boleh fokus kat situ. Jadinya PROM ni so macam saya cakap tadi, kita involve dalam admin, kita as an admin support
So of course tugasan-tugasan pentadbiran macam biasalah, macam orang kata reporting, data and records management, making sure that semua records dan documents kita tu being kept in, orang kata, in proper way lah. And also data-data yang kita rekodkan tu when it comes to reporting, kita kena make sure yang whatever yang we report to management atau any stakeholders tu adalah data yang betul. So normally prom ni kadang-kadang kita berkolaborasi dengan kita punya DAR unit, data analytics and reporting, sebab kadang-kadang bila kita ada request daripada kita punya external stakeholders nak dapatkan certain data on scholars, so kita akan kolaborasi dengan DAR lah. Itu yang I masukkan bila prom unit ni orang kata involve dalam reporting, that kind of reporting lah, kita ada kolaborasi dengan DAR tu. So selain daripada tu kita juga involve dalam invoice processing lah, kebanyakannya. So invoice processing ni I would say weightage kira di bawah prom ni agak berat jugalah, sebab kita basically kita orang kata kalau when it comes to payment ni watak utama jugalah, in making sure that kita punya payment kepada kita punya program partners ni orang kata within the stipulated timeline lah, apa tu yang dah di-agree. So as much as possible kita nak apa tu orang kata payment tu kena bayar dalam masa yang ditetapkan lah kan. So that's pretty much kita punya role lah. I think itu je lah kot, tak sebanyak apa program lead punya Walaupun watak belakang tak habis. Tapi adanya prom kan memang life saver lah for us, sebab memang they centralize everything and I mean program lead pun boleh tumpukan kepada macam Kak Masa jadi program improvement lah. Kalau tak macam kalau small thing bila apa sikit je kan, tapi kalau tak ada yang assist tu agak macam susah lah. Tapi sekarang rasa macam bertenang sebab memang prom dah centralize everything. Betul, I setuju. Walaupun dia cakap belakang tabir tu belakang tabir yang penting. Macam buat movie juga tau Mas. Kalau tak ada orang belakang tabir tak jalan itu. Betul. Walaupun ada artis yang meletup kan. Alright, Zahidah, you dah 6 tahun kat Yayasan Peneraju kan. Portfolio pun dah ada experience pegang banyak portfolio. So maybe you nak cerita pengalaman you yang you pernah ada dengan scholars ke, dengan staff ke yang you nak share. I think untuk macam pengalaman tu banyaklah nak cerita benda-benda manis lah. I think dekat Yayasan Peneraju ni kebanyakannya macam ni nak cakap satisfaction tu sebenarnya datang daripada sebab kita merubah, kita part of the journey untuk merubah kehidupan seseorang lah, walaupun bukan 100% tapi at least we are part of the journey lah. Antara pengalaman yang I ingat lah, kita ada satu program ni di Uniten. Pada waktu tu kita buat macam sort of macam program mentor-mentee lah, tapi mentornya daripada kita punya scholar Peneraju Tunas Potensi, tapi dia punya mentee adalah daripada Tunas Azam punya scholar lah. So bila itu and program ni sebenarnya manage 100% by 100% daripada pelajar Tunas Potensi sendiri. Maksudnya daripada dia nak secure tempat, nak arrangekan facility dan sebagainya, memang dia yang uruskan. So kiranya waktu tu I hanya monitor sahaja. So the moment bila benda tu dah terjadi, dah 3 hari 2 malam tu, I rasa macam sangat bangga lah dengan kita punya pelajar. Walaupun macam kita tahu pelajar daripada Tunas Potensi ni bukannya daripada kalangan orang senang. Maksudnya memang 100% daripada P40 punya. Tapi itulah sebenarnya kesukaran seseorang tu tak bukanlah penghalang lah. If let's say we give them memang proper guide, proper guidance, lepas tu kita expose kepada benda-benda yang sepatutnya, dan kita bagi assistant daripada contohnya kita untuk Tunas Potensi kita bagi financial assistant, kita ada juga NDP. So sebenarnya elemen-elemen tu yang membantu kemenjadian pelajar tu sendirilah. So I remember masa I duduk dekat dalam, masa tu ada sharing session kan, ada 2, maksudnya ada mentor dan mentee. So rasa macam ripple effect tau. Kita sebenarnya bukan membantu seorang tapi membantu seorang untuk membantu lagi orang lain. So yang paling I suka sebab
macam scholar kita ni dia tak locate. Maksudnya dia akan selalu cari kat mana yang dia boleh bantu. So kalau kita nak minta volunteer tu senang lah. Maksudnya siapa nak volunteer memang akan ada yang nak volunteer. So I rasa tu part of the element yang dalam NDP yang membantu juga pelajar-pelajar ni dia keluar daripada kepompong dia lah. Yang kata giving back tu kan? Betul. Giving back. Ringan tulang lah maksudnya diorang tu. Betul. Ringan tulang dan selalu tanya, macam selalu nak seek for new experience, knowledge apa semua tu selalu dia adalah perasaan. Curiosity tu ada. Okay. Best kan kadang-kadang bila kita join budak-budak ni punya camp ke engagement ke, walaupun I tak pernah directly involved, tapi bila orang-orang cerita dah episod 22 ni orang duk bercerita tu I dapat rasa lah dia punya feeling best tu bila kita dapat interact dengan budak-budak ni kan, sebab kita jaga macam peneraju tunas potensi ni daripada form 1 kan, form 1 sampai form 5 lepas SPM daripada lepas liga yang form 1 sampai form 5 tu siapa yang involve menjadi sebahagian dari diorang punya grow up punya journey tu best lah kan sebenarnya. Setiap tahun dulu ada camp tunas geliga. So setiap tahun jumpa, mula-mula kecil je habis sampai dah form 5 dah besar dah. So benda tu jadi best kan, kita share benda tu. Dan I rasa kan sebenarnya bila through the engagement dengan sekolah tu memang buatkan kita lagi humble lah. Maksudnya kadang-kadang kita rasa benda tu biasa je. Tapi sebenarnya sebab mungkin kita selalu dapat. Tapi bila orang yang tak selalu dapat benda yang dia nak dapat benda tu susah, so dia memang akan appreciate lah every moment of it. So memang if I may add sebenarnya bila when it comes to engagement dengan scholars ni, kita sebenarnya yang belajar sesuatu daripada dia orang. Betul, setuju. So memang itulah when it comes to engagement dengan scholars ni, I memang cherish every moment yang I ada bila we had the opportunity untuk engage dengan these scholars lah. Menyampuk pula, sorry tambah lah. Okay, Mas maybe Mas Aida boleh teruskan you punya moment yang you tak boleh lupakan. Moment dengan scholars ni banyak. Memang kemenangan manis lah semua. Sebab memang orang kata my passion. Especially untuk anak-anak tunas geliga dan tunas azam, memang ada special place in my heart. Sebab yelah 3 tahun I jaga kan. Salah satu sebab sekolah kita ni dia datang dari pelbagai background. So ada juga dari kalangan orang kelainan upaya. So I witness sendiri salah seorang scholars kita lah. Dia punya cerita ada dalam buku ini cerita saya. So sekarang ni dia ada di sekarang berada di university level lah. So masa dia join tunas geliga, I remember masa mula-mula tu dia sangat orang kata tak ada keyakinan diri. So seeing him grow daripada form 1 sampailah form 5. And orang kata I had the opportunity untuk setiap tahun tu pergi tunas geliga camp kan, setiap tahun hujung tahun dalam masa 2 minggu. Kita buat camp tu 2 minggu. So bila tengok scholars ni, not only that kid yang I mention tadi tu, apa yang diorang dapat daripada program kita ni, benda tu secara tak langsung memberikan satisfaction pada diri saya. Sebab kita ni involved dalam orang kata life changing punya environment, punya organisation. Apa yang Yayasan Peneraju buat ni. So in a way I rasa memang feel honoured untuk jadi sebahagian daripada diorang punya journey. Sebab tunas geliga ni dalam satu batch kita ada beratus. So just imagine dalam satu batch tu kita dah tolong berapa ratus, kita dah bagi orang kata support lah. Support dari segi akademik, dari segi nak develop diorang punya soft skills. Itu uniknya Yayasan Peneraju ni. Sebab Yayasan Peneraju instead of kita bagi, selain daripada academic assistance yang kita bagi tu, kita juga bagi orang kata additional elements macam Zahidah mention tadi lah, macam NDP, nurture and development skill, which tak dapat dekat
ausi tempat lain lah. So dengan adanya program-program macam ni, secara tak langsung memang dia akan impact macam mana sekolah-sekolah ni develop atau grow lah. Menjadi seorang yang orang kata memang totally different daripada awal dia masuk program tu. Especially sebab I nampak kira I witness kan daripada awal masuk sama ada scholars lah, daripada awal masuk sampailah habis the program. So memang I cherish every moment yang I nampak tu lah. So antara lainnya I still remember masa we had orang kata engagement session launching Ini Cerita Saya back in 2017. Masa tu Anik punya first day kerja. Dia join Yayasan Peraju masa tu. Masa tu kita ada event dekat jabatan office PMOS office. So masa tu masa launch Ini Cerita Saya tu, so kita invite lah mana-mana scholars yang yang selected lah kan. So they had the opportunity untuk cerita sendiri secara live pada pemimpin kita tu. Kan. So masa tu pun yelah diorang nak katakan bukan family kita, tapi kita terasa, you know, kita terasa yang setiap orang kata kejayaan yang diorang buat sikit demi sedikit tu, and kita sebagai orang kata saksi lah, saksi kan, dan juga secara tak langsung kita macam yang tadi I cakap tu, kita being part of dia orang punya journey. Itu memang totally memang orang kata satisfaction to me lah. Memang macam I cakap, memang when it comes to Tunas punya program, memang orang kata I punya passion. So memang every time bila time engagement session tu, I memang look forward lah. Memang look forward. I understand. Itulah walaupun macam yang cakap lah, walaupun bukan family tapi kita menjaga diorang kan. Yes. Kita sort of tengok diorang membesar, tengok diorang dapat ilmu semua tu. Betul. Betul lah ni. Actually dengan scholars ni pun bila kita monitor closely, orang kata the relationship between warga Yayasan Peraju dengan scholars ni quite rapat. And they even macam kalau kita jumpa dekat luar pun, they even macam yelah say hello, Assalamualaikum, aunty, you know. Dia notice kita lah. So lagi seronok lah rasa kan. Macam tak best lah kan, macam walaupun contoh I kenal you tapi kat luar I tak tegur you, tak best lah kan. So, berani yang ni tak tegur. So bila kita dah jaga scholars ni dari contohlah dari form 1 sampai form 5 kat luar pun dia masih kenal kita walaupun dah bertahun diorang habis program tu, it feels macam relationship tu still ada kan. Betul. And the relationship yang kita bina tu under Yayasan Peraju punya program, disebabkan Yayasan Peraju program kita nurture diorang, kita jaga diorang. So benda tu buat rasa best lah kan. Yelah, the fact that benefit yang diorang dapat dari program tu, diorang boleh membantu family diorang kan in the future untuk mengubah taraf hidup family masing-masing. Sebab untuk Tunas Geliga, Tunas Potensi, sebab kita punya scholars adalah dari kalangan-kalangan B40. So dan bukannya yang sangat cemerlang. So kita ambil yang sedang-sedang saja and kita develop them. Betul. Sedikit disclaimer ya, walaupun Sis Zahidah dengan Sis Mas Aidah bercerita pasal peneraju Tunas Geliga Potensi tu, kita dah duka citanya kita dah tak offer lagi. Tapi kita ada offer peneraju Tunas Bridge kan Zaidah? Betul. Instead of monetary assistance, kita assist dari segi social skill. Betul. Relevant certificate lah. Okay, alright. Since kita nak celebrate kita punya 10th anniversary ni, nak tanya Zaidah, apa harapan you terhadap Yayasan Peneraju ataupun terhadap kita punya existing scholars ataupun potential scholars? Zaidah? Zaidah? Sorry. baru nak menyanyi dengan tadi. Alamak. You dengar kan soalan? Ucapan harapan terhadap Yayasan Peneraju.
Okay, harapan I, sebelum tu I nak ucap happy upcoming 10th anniversary to Yayasan Penaju. And then harapan I supaya Yayasan Penaju masih kekal relevan. Apa yang kita buat ni dapat membantu lagi ramai Bumi Putra untuk untuk lebih berdaya saing dan lebih diiktiraflah melalui professional certificate yang kita tawarkan, dan juga semoga kita dapat lebih banyak kolaborasi dengan industri player supaya kita dapat memberi impak yang lebih besar lah kepada Malaysia. InsyaAllah. Okay. Miss Masaida, silakan. Okay, harapan I pada scholars to all kita punya beneficiaries and also scholars, bila dapat this kind of peluang, hargai dan manfaatkan sepenuhnya. Sebab benda ni melibatkan you guys punya future kan. So bila dah dapat peluang-peluang macam ni, jangan lepaskan, uphold and orang kata buat betul-betul lah, buat bersungguh-sungguh untuk dapatkan that whatever certification atau ni yang dalam program, whatever program yang you all masuk lah. Itu untuk scholars. Selepas tu kita doakan diorang orang kata moga orang kata makin maju dan makin berjaya lah dengan cemerlang. Untuk Yayasan Peneraju sendiri, happy 10th anniversary. So I feel honoured to be part of the family. So I mengharapkan tak ada lain agar semua warga kerja Yayasan Peneraju ni terus sama-sama orang kata memberi peluang. Selagi mana kita dapat that mandat tu, kita mandate tu kan, kita buka peluang kepada semua Bumi Putra yang mana yang berkelayakan untuk kita tolong. Thank you. I setuju part yang buat betul-betul tu. Kalau I lah dapat scholarship ni, I dapat peluang untuk under program Yayasan Penaju ni, memang I itulah macam cakap lah, ada jadi angkasawan lah. Alright. Zahidah dengan Mas Aida for your sharing, for your story semua. Adalah input-input yang kita dapat kongsikan ataupun cerita-cerita menarik yang dapat kita kongsikan di sebalik tabir sepanjang diorang dah 6 tahun, 7 tahun guys Yayasan Penaju ni. Okay? So, untuk program-program dekat bawah Yayasan Penaju yang sedang buka, boleh layari laman web www.yayasanpeneraju.com.my ataupun follow kita punya social media dekat Instagram, Facebook dan juga Twitter. So kita selalu buat announcement dekat situlah untuk apa program-program yang kita dah buka. Okay, thank you again Zahidah dengan Mas Aida. InsyaAllah kita jumpa lagi di episod yang ke-23 bersama tetamu lain pula. Okay, bye-bye. Assalamualaikum, terima kasih. Bye Zahidah.